Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Zulkifli Aswan. Pergi ke kedai ingin berbelanja. Fikir cepat. Singgah di pasar membeli papaya. Mari kita kenal berbagai jenis baja agar tanaman baik pembesarannya. Ewah. Mari berpantun. Jawab bang, jawab. Pergi ke kedai membawa bakul. Si gadis manis berbaju kebaya. Kalau kita gunakan baja yang betul, tanaman subur, tinggi hasilnya. Ya, hari ini kita akan, bukan nak jual pantun ya. Hari ini kita akan mengenali beberapa jenis baja yang biasa kita gunakan dalam pertanian, dan semoga tuan-tuan dapat manfaat dan menggunakan baja yang betul pada tanaman agar tanaman hidup subur dan mengeluarkan hasil yang tinggi ya. Sebab kadang-kadang kita menggunakan baja yang kurang sesuai menyebabkan tanaman kita tidak tumbuh dengan baiknya atau suburnya, dan hasilnya adalah tidak berapa memuaskan. Okey, mari kita sama-sama saksikan. Terdapat berbagai jenis baja di pasaran ya. Antaranya adalah baja campuran, di mana baja ini mengandungi beberapa jenis unsur di dalamnya. Baja tunggal yang mengandungi satu jenis unsur sahaja atau nutrien dalam baja tersebut. Baja organik, iaitu baja yang tidak mengandungi bahan kimia. Baja cecair atau kita biasa kenali sebagai folia. Baja folia ataupun baja cecair ini biasanya kita akan campurkan di dalam air pengairan bagi tanaman ya, di mana bila kita menyiram tanaman kita, baja akan diberikan secara bersama. Terdapat 18 unsur sebenarnya dalam bidang pertanian yang diperlukan oleh tanaman. Unsur tersebut terbagi kepada dua, iaitu unsur-unsur makro dan unsur-unsur mikro. Unsur mikro adalah unsur yang sedikit diperlukan oleh tanaman. Dan unsur utamanya adalah nitrogen, fosforus dan kalium. Biasanya kita akan jumpa NPK. Unsur N sangat penting dalam pertumbuhan tanaman, iaitu dari peringkat permulaan percambahan sehinggalah ke peringkat pembentukan daun. Unsur fosforus atau P pula amat penting dalam pembentukan akar dan juga dahan-dahan, manakala unsur kalium K adalah penting dalam pembentukan bunga dan juga buah. Baja NPK green yang mempunyai nisbah 15-15-15 amat sesuai untuk peringkat permulaan tanaman pokok, iaitu sebelum matang, biasanya sebelum berusia 3 tahun. Dengan kadar pemberian baja bergantung kepada jenis tanaman dan kepada keadaan tanah sekitaran. Biasanya secara am kita akan dapat mengetahui bahawa unsur-unsur dalam baja seperti N adalah untuk pertumbuhan, P adalah untuk ataupun fosforus adalah untuk pengeluaran akar, dan K atau kalium adalah untuk pembentukan bunga dan juga buah. Oleh itu, baja NPK Blue 12-12-17-2 merupakan baja yang sesuai digunakan untuk tanaman yang telah matang ataupun pokok-pokok bunga seperti bunga kertas, bunga ros dan sebagainya, bagi pengeluaran bunga yang banyak. Baja biru ini amat sesuai diberikan kepada sayuran yang mengeluarkan buah sebagai hasil seperti cili, terung, bindi, kacang panjang dan sebagainya ya, bagi buah yang lebat. Baja MOP ataupun Muriate of Potash adalah pembekal kepada nutrien kalium ataupun K2O ya, mengandungi 60% kalium, iaitu jika baja mempunyai keberatan 100 kilo
ia akan mengandungi 60 kg kalium. Baja MOP ini sesuai digunakan kepada tanaman yang menunjukkan simptom-simptom kekurangan kalium. MOP merupakan salah satu contoh baja tunggal. Jika tanaman menunjukkan kekurangan kalium ataupun potasium, kita boleh berikan secara total MOP bagi memulihkan keadaan tanaman ini. Di samping itu, jika pokok kurang mengeluarkan bunga atau buah, kita juga boleh memberi baja ini untuk menggalakkan pengeluaran bunga dan juga buah pada tanaman itu. Bagi pengambilan baja yang optimal oleh tanaman, pastikan tanah kita mempunyai pH di antara 5.5 hingga 6.5. Jika pH tanah kurang daripada 5.5, kerja-kerja pengapuran perlulah dibuat bagi meningkatkan lagi pH tanah. Kadarnya adalah 2 tan kapur per hektar akan meningkatkan 1 unit pH. Baja urea pula merupakan baja tunggal yang membekalkan unsur nitrogen. Ia mengandungi 46% nitrogen, iaitu 100 kg urea akan mengandungi 46 kg nitrogen. Unsur nitrogen amat penting dalam tumbuh-seran tanaman. Ia amat sesuai bagi sayur-sayuran ataupun tanaman yang merupakan daun sebagai hasil seperti kangkung, bayam, sawi dan lain-lain lagi ya. Jika tanaman buah-buahan menerima terlalu banyak nitrogen, pokoknya akan terlalu subur dan daunnya akan terlalu banyak. Ini akan mengakibatkan mabuk daun dan pengeluaran bunganya amat kurang dan penghasilan buah sudah tentunya akan berkurangan juga. Satu lagi baja tunggal adalah Egypt Rock Phosphate yang membekalkan unsur fosfat sebanyak 28%. Seperti yang kita maklum pada peringkat awal tadi, fosfat merupakan unsur yang memberi galakan pada pertumbuhan akar. Oleh itu, semasa menanam pokok, pastikan meletakkan baja fosfat ini ke dalam lubang sebanyak 250 gram dan ditimbus dengan sedikit tanah sebelum memasukkan anak benih. Yang ni baja organik ya. Baja organik ni adalah berasaskan kepada bahan-bahan organik yang akan terurai menjadi kompos. Bahan organik yang biasa digunakan adalah seperti tinja ayam, kambing, lembu dan sebagainya lah. Dan memerlukan masa untuk menguraikan atau penguraian oleh bakteria menjadi kompos dalam masa 3 hingga 8 bulan. Di samping memberi unsur-unsur keperluan tanaman, bahan organik ataupun baja organik ini juga merupakan bahan yang boleh kita gunakan sebagai penawar baik kepada tanah kita. Ia akan menjadikan tanah kita lebih gembur dan mempunyai daya pegangan air yang lebih tinggi. Walaupun kita telah memberikan baja kimia kepada tanaman kita, tetapi seeloknya diselang-selikan dengan bahan organik bagi menghasilkan tanaman yang lebih subur dan hasil yang lebih memuaskan. Baja organik juga berupaya meningkatkan kemanisan buah. Yang ni adalah baja cecair ataupun folia. Biasanya folia ini akan dicampurkan dengan air di dalam sistem pengairan.
Apabila pengairan dijalankan, baja-baja ini juga akan diedarkan kepada tanaman. Di samping itu, baja folia ini juga boleh disembuh bersama dengan racun serangga ataupun racun kulat. Penggunaan baja folia ini akan mempercepatkan pengambilan baja oleh tanaman kerana ia akan meresap ke dalam tanaman melalui liang-liang stoma. Makanya, nutrien akan diambil oleh pokok dengan lebih cepat. Di dalam nursery-nursery tapak semayan, baja folia ini memang kerap digunakan bagi menggalakkan pertumbuhan anak benih dengan lebih cepat dan subur. Sekarang ni adalah pre-feed. Biasanya pre-feed kita gunakan sebagai medium untuk menyemai anak benih. Pre-feed ini biasanya kita gunakan bersama dengan tray penyemaian. Okey, kita dah tahu tadi sedikit mengenai dengan penggunaan bajanya dan fungsinya, seperti baja yang tinggi nilai ataupun peratus N-nya perlu diberikan kepada tanaman yang akan menghasilkan daun, ataupun pada pokok-pokok buah-buahan yang baru saja dilaksanakan proses cantasan, kita boleh bagikan baja yang tinggi N-nya bagi menggalakkan pertumbuhan pucuk dan juga daun. Bagi pokok-pokok yang berbuah atau mengeluarkan bunga, seperti pokok buah-buahan, pokok bunga ros, pokok bunga kertas, bunga raya dan sebagainya, dan juga buah-buah sayur-sayuran yang mengeluarkan buah seperti terung, cili, pastikan berikan baja yang mengandungi peratus K yang tinggi. Untuk baja yang tinggi dia punya peratus fosfat dia, pastikan berikan kepada tanaman yang akan mengeluarkan umbisi seperti pokok ubi dan sebagainya, dan digunakan bila kita nak tanam anak benih. Kita dah buat lubang, kita masukkan lebih kurang 200 hingga 300 gram sumber fosfat seperti TSP, triple super fosfat, ataupun CIRP, Christmas Island Rock Phosphate, dan kita goy-goykan dengan tanah. Kita masukkan benih dan kita letak bahagian tanah lembaja itu di bahagian bawah, kita tutup dengan topsoil di atasnya. InsyaAllah pokok ni akan cepat tumbuh dan mengeluarkan akar yang baru. Okey, kita tutup video kita ni dengan selangkap pantun. Si gadis manis memakai kebaya, pergi ke kedai membawa bakul. Kalau dah tahu baja dan fungsinya, insya-Allah dapat digunakan dengan betul. Okey. Sebenarnya hari ini hari raya hari raya haji pada tahun 2021. Jadi saya nak mengambil kesempatan ni mengucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada semua, dan ada peluang ni saya pun ingin memohon maaf salah silap saya selama ini. Semoga kita dapat terus bersama di masa akan datang, InsyaAllah. Mohon di subscribe, like, share dan komen video ini. Sampai jumpa lagi, dan bye bye daripada saya, Zulkifli Aswan. Terima kasih.